Saya jemput Yang Berhormat Tuan Sim Tong Him, Kota Melaka. Terima kasih ya Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 4. Sila. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, program latihan khidmat negara atau PLKN adalah dilaksanakan dengan menggunakan kemudahan prasarana yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha kem. Bagaimanapun, tanggungjawab melibatkan keselamatan dan kesihatan pelatih merupakan tanggungjawab Jabatan Latihan Khidmat Negara dengan staf-staf dan jurulatih PLKN yang ditempatkan di semua kem PLKN. Jumlah kes melibatkan tahap keselamatan dan kesihatan di kem-kem PLKN yang dilaporkan pada tahun 2012 hingga 30 Jun 2013 adalah seperti berikut. Yang pertama, kes kehilangan barangan peserta dalam kem sebanyak 10 kes. Kes pecah masuk kem oleh orang luar adalah sebanyak 3 kes, dan kes perselisihan faham adalah antara peserta adalah sebanyak 137 kes, dan bagi kes peserta yang dijangkiti virus adalah sebanyak 92 orang ataupun 0.08% berbanding jumlah pelatih sebanyak 117,679 orang, dan pecahan virus adalah dari virus denggi sebanyak 10 kes, demam campak sebanyak 42 kes, leptospirosis sebanyak 9 kes, dan influenza-like illness atau ILI sebanyak 31 kes. Kes jangkitan demam campak dan ILI merupakan bawaan dari luar dan terjadi selepas pelatih balik dari bercuti. Jangkitan ini mudah merebak kerana pelatih berada di kawasan persekitaran yang mana mereka selalu berkumpul untuk melakukan aktiviti secara bersama. Manakala kes jangkitan denggi dan leptospirosis pula berpunca daripada keadaan persekitaran dan keadaan cuaca. Terima kasih. Ya. Ya, sila Kota Melaka. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Datuk Yang di-Pertua, kem PLKN ini sepatutnya satu kawasan yang paling dikawal, dan sekitarannya yang sepatutnya yang bersih dan selamat. Tetapi sungguh pun Dewan Yang Mulia ini telah berbelanja meluluskan berbilion ringgit untuk melaksanakan program ini, tetapi kesannya masih kita seringkali dengan beberapa kejadian di kem-kem PLKN ini, dan ini mungkin akan mengkurangkan keyakinan dari soalan peserta dan adik keluarganya. Soalan tambahan saya ialah untuk tahun ini dia di kementerian adakah telah kena pasti bilangan kem yang kurang memuaskan, iaitu saya tidak sarankan pegawai-pegawai di kementerian memang mereka jalankan tugas yang baik. Saya nak tahu tentang operator atau kontraktornya yang tidak mematuhi, ini soalan yang tidak mematuhi tentang keperluan dan syarat-syarat dari kementerian. Dan satu lagi saya ingin tanya kementerian, iaitu adakah satu sistem gaji untuk pemandu bas-bas yang berhantar peserta kepada kem PLKN? Adakah satu tetap gaji satu sistem penggajian untuk mereka? Ya. Adakah ini berlainan di antara syarikat bas yang mengupakan pemandu itu? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka di atas soalan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum bahawa pihak Jabatan Khidmat Negara memang sentiasa memantau kem-kem yang melaksanakan khidmat bagi melatih pelatih-pelatih PLKN, dan beberapa langkah-langkah diambil untuk memastikan
kem-kem ini sentiasa dalam keadaan yang baik dan beberapa tindakan-tindakan juga diambil kepada syarikat-syarikat ataupun mereka-mereka yang memberikan perkhidmatan ini dan mengambil tindakan misalnya untuk membatalkan kemudahan ini ataupun outsource agreement ini kepada mereka seperti mana yang telah dilakukan kepada beberapa syarikat-syarikat. Misalnya di Sarawak, kita telah juga membatalkan di Kelantan misalnya, telah pun membatalkan surat tuju terima pada Mac 2009 dan menamatkan kontrak, dan beberapa lagi kem-kem yang kita dapati yang tidak memenuhi kehendak dan keperluan yang kita kehendaki untuk memastikan kem-kem ini adalah dalam keadaan yang baik dan selamat. Jadi selain daripada itu, kita juga memastikan bahawa kem-kem ini adalah sentiasa mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah kesihatan dan keselamatan. Misalnya dalam soal menjaga keselamatan, kita memastikan bahawa terdapat penugasan pengawal keselamatan oleh pengusaha kem dengan memastikan ianya terdapat sekurang-kurang 6 orang, dan penugasan seorang anggota polis secara sepenuh masa di setiap kem PLKN, pelaksanaan sub-model pencegahan jenayah dengan kerjasama PDRM dengan menerangkan mengenai hukuman dan kesalahan tertentu, rondaan oleh unit PDRM 2 kali sehari semasa ada pelatih, pemeriksaan berjadual oleh Kementerian Kesihatan dan JLKN terhadap kemudahan prasarana dan sajian kem PLKN, menaik taraf kemudahan prasarana kem PLKN dan pengusaha kem. Ya. Dan selain daripada itu juga beberapa langkah-langkah kesihatan yang diambil, iaitu seperti menempatkan tim paramedik dengan diketuai oleh seorang penolong pegawai perubatan untuk memastikan terdapat kemudahan rawatan di setiap kem, dan beberapa langkah-langkah yang lain. Berkaitan dengan isu pemandu kenderaan PLKN, khususnya bas-bas PLKN, untuk makluman yang berhormat, sememangnya apabila kita memberikan outsource bagi perkhidmatan ini, kita juga ingin memastikan bahawa setiap pembekal akan memastikan bahawa pemandu mereka adalah pemandu yang mempunyai kompetensi yang tinggi untuk memastikan mereka dapat memberikan perkhidmatan yang selamat dan baik kepada PLKN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu yang betul.